Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rakaman subtopik bulatan untuk kelas hari ini, GKT pukul 11 hingga pukul 12.30. Okey. Ciri-ciri dan istilah-istilah yang digunakan dalam bulatan kita dah belajar dah tadi menerusi Google Meet. Jadi ini adalah tunjuk cara bagaimana kita nak menghasilkan beberapa soalan, iaitu yang pertama muka surat 16 soalan nombor 28. Ya, dia kata tentukan pusat bulatan. Okey, kita nak mencari pusat bulatan bagi bulatan yang telah diberikan. Okey. Untuk kes yang ini, ya, ni bulatan ni saya lukis semula, saya tak nak conteng pada ruang ni. Okey, lukis semula. Macam mana cara dia? Ialah kita menggunakan satu saja kaedah yang diguna pakai di sini, iaitu menggunakan kaedah membahagi dua garisan perentas. So, garisan perentas kita dah tahu yang mana satu menerusi ciri-ciri yang kita dah belajar tadi. Iaitu perentas ialah, kalau tengok di sini adalah R. R ialah garisan perentas. Ya. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita buatlah dua garisan. Mana-mana random je ya. Kita buat dua garisan perentas. Okey. Setelah saya buat macam tu. Dua garisan perentas. Okey. Kedua-dua garisan ini kita kena bahagikan kepada dua. Okey, membahagi dua garisan kita dah belajar dalam subtopik garisan. Jadi macam mana caranya? Letak jarum dekat persilangan bulatan tu tadi. Buatkan lengkungan dan pindahkan pada titik yang kedua dan buat lengkungan. Begitu juga dengan perentas yang satu lagi tu. Kita boleh menggunakan bukaan jangka lukis yang sama. Okey. Dapat persilangan macam tu, so kita buatkan garisan. Ya. Buat garisan. Okey, ini pun kita buat garisan. So, dua garisan pembahagi dua tadi kita dapati dia bersilang. Jadi, persilangan inilah ya yang kita panggil sebagai pusat bulatan. So, saya labelkan dengan O. O adalah pusat bulatan. Okey, itu soalan nombor 28. Soalan nombor 29, kita tengok soalannya ini. Ya, tentukan pusat lengkuk tersebut. Dia bagi satu lengkuk. Dia minta kita cari pusat bulatan dia, pusat lengkuk itu. Teknik yang sama kamu boleh gunakan. Ya, katalah saya ambil hujung sini. Ya, macam ni. Dia janji dua. Ya, janji dua garisan perentas, itu syarat dia. Okey, kita buat macam tu. Kemudian kita bahagi dua. Bahagi dua. Okey, itu juga dengan sini. Bagi dua. Okey. Persilangan dua lengkungan tadi. Kita sambung. Ini pun sama. Kita sambung. So, kita nampak dia bersilang ya. Garisan pembahagi tadi dia bersilang. Maka itulah dia pusat bulatan bagi lengkung tadi. Ya. Okey. Kemudian yang ketiga ialah membina bulatan yang diberi jejari 35 mm. Ni soalan nombor 30. Soalan nombor 30. Ni ya. Pusat telah pun diberi. Pusat ni kita labelkan dengan P. Kalau ikut soalan tu dia label dengan P. So saya label kat sini P. Pusat telah diberi dan jejari pun telah pun diberi pada soalan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah menggunakan jangka lukis ini, kita cari dia punya jejari dia ya. Menggunakan pembaris ya. Letakkan jarum pada senggatan kosong.
kemudian 3,5 cm ataupun 35 mm. Pastikan dia menyentuh senggatan pada 3,5 cm tadi. Okey, pindahkan jarum dekat titik P, iaitu pusat bulatan yang diberi, dan kita buatkan bulatan. Okey, maka terhasillah bulatan yang dikehendaki berjejari 35 mm. Okey, soalan nombor 31 pula, dia minta kita bina satu bulatan berdiameter PQ. So sekarang ni PQ adalah diameter bulatan. Kita dah belajar dah istilah dan juga ciri-ciri bulatan. Dia ada diameter bulatan pada satu bulatan. Ya. So garis lurus saja. So bila kita nak bina bulatan, kita kena cari pusat bulatan. Di manakah pusat bulatan tu duduk? Okey, ya betul. Dia duduk di tengah garisan diameter ini. Okey, macam mana nak cari titik tengah PQ? Ya, kita gunakan kaedah membahagi dua garisan yang kita telah pelajari. Okey, bukakan yang kelukis dengan sebarang jarak. Letakkan jarum dia pada Q dan buat satu lengkungan. Begitu juga pada P. Buat satu lengkungan. Macam tu. Dan kita sambungkan. Dan yang menyentuh PQ tu itulah dia pusat bulatan. So dengan berjejarikan pusat bulatan dan jejari dia ialah OP ataupun OQ, sama sajalah sebab dia duduk di tengah-tengah. Patutnya dia sama je lah jejari kan. Okey, kita buatkan bulatan. Okey, kalau kamu nampak seolah-olah garisan tu tidak menyentuh kan titik tu, maksudnya di awal tadi kita dah ada ralat ukuran ataupun ralat alatan kita. Mungkin dia bergerak masa kita buat lengkungan tadi ya. Okey, soalan nombor 31 dah pun selesai. Okey, soalan nombor 32. Soalan nombor 32 pula ialah membina bulatan yang melalui titik P, Q dan R. Titik P, Q dan R ni diberi ya. Jadi bulatan tu mesti lalu pada ketiga-tiga titik ni. Macam mana nak buat? Gunakan kaedah yang sama tadi, iaitu membahagi dua garisan perentas. So mana garisan perentasnya? Dia ada 3 titik saja. So macam mana nak buat garisan perentas? Buatlah garisannya di mana-mana. Dua. Sama ada PQ ataupun QR. Inilah garisan perentas. Tak payah buat 3-3 sekali. Kita buat 2 saja. Sebab syarat dia mesti 2 garisan perentas. So bahagikan 2 garisan perentas itu. Seperti biasa lah. Sama je kaedahnya. Bahagi 2. Okey, kotor. Okey. Kemudian pada PQ pun sama. Kita bahagi 2. Okey, persilangan tadi kita sambungkan. Okey, nampak tak garisan tu bersilang? Maka ini adalah pusat bulatannya. Pusat bulatan. Bila dah ada pusat bulatan, binalah bulatan. So jejari dia di mana? Pusat ke P, pusat ke Q ataupun pusat ke R. Nampak ni? Sebelum kita lukis bulatan tu, kita kena touch dia. Betul tak menyentuh? Kalau betul, maksudnya kita buat tadi tu tepat lah. Tepat. Okey. Jadi ni soalan nombor 32. Ya. Okey. Soalan seterusnya ialah soalan 33, iaitu membina bulatan terterap lilit segi 3. Macam mana ni? Kita binalah segi 3 dia tu dulu. Ya.
Terterap lilit. Lilit tu maksudnya dia melalui ketiga-tiga titik segitiga tu. Iaitu titik itu P, Q dan R. Titik P, Q, R. So macam mana kita nak buat bulatan? Terterap lilit tu maksudnya dia mengelilingi segitiga ni. Dan mesti menyentuh titik P, Q dan R. Ulang balik saja tadi kan. Ulang balik saja tadi. Kita tahulah segitiga tu ada 3 sisi. Tapi kita nak bina bulatan, kita kena cari pusat bulatan. Nak cari pusat bulatan, kita gunakan kaedah membahagi 2 garisan perentas. So kita jadikanlah mana-mana 2 sisi segitiga ni sebagai garisan perentas. So katalah saya ambil PQ dan QR. Ataupun kamu boleh ambil PQ ataupun PR. Mana-mana saja. Tak kisah. So, katalah saya ambil ya. PR. So, kita bahagi 2. Kita bahagi 2. Tu juga ini. Sama saja. Okey, kita bahagi 2. Okey, dapat persilangan yang tadi. Buatkan garisan pendengar. Macam itu. So, dia bersilang kat sini. Itulah dia pusat bulatan. Bila dah ada pusat bulatan, boleh tak bina bulatan? Jejarinya macam mana? So, jejarinya tadi cikgu dah bagi tahu. Kalau dia terterak lilit, mesti dia melalui titik P, Q dan R. Okey, kita sentuhkan pensel jangka lukis kita tu. Betul tak dia menyentuh P, menyentuh Q dan menyentuh R? Kalau tiga-tiganya betul, ya. Jadi apa yang kita kena buat? Just kita lukiskanlah bulatannya. Okey, maka terhasillah bulatan terterap lilit segitiga. Ya. Okey, sekarang ni soalan nombor 34. Soalan 34 sama, cuma dia minta kita bina bulatan yang terterap dalam segitiga. Dalam segitiga. So, saya lukiskan dulu bulatannya ya. Okey. Terterap dalam ni, ya, maksudnya bulatan tu dia duduk dekat dalam segitiga. Berbeza dengan ni tadi, kita bahagi 2 garisan perentas. Yang ini kita tak bahagi garisan perentas. Kita bahagi sudut ataupun bucu ya segitiga tu. Tapi memadai 2 sahaja. Tadi 2 saja garisan perentas kan? Ini 2 sudut. Okey. Jadi macam mana? Kita dah belajar dah subtopik sudut. Bahagilah sudut. Ini tadi P, Q dan R. Mana-mana 2. Katalah saya nak mudah, saya ambil sudut tapak dia. Dekat R, ya, buat satu lengkuk, pindahkan jarum dekat persilangan tu tadi, buat satu lengkuk yang lain, begitu dia atas. Begitu juga dekat P. Saya boleh guna bukaan yang sama. Okey, pindahkan. Pindahkan. Okey. Dapat persilangan itu, so kita sambungkan. Sambung. Ni pun kita sambung. Okey, tak sampai ya. Tak sampai. Tadi kita panjangkan garisan itu. So, dia bersilang dekat sini. Inilah dia pusat bulatan. So, kita dah ada pusat bulatan. Macam mana kita nak bina bulatan? Jejari ni mana? Tahu ke jejarinya? Tak tahu. Jadi, macam mana kita nak tahu jejari dia? Kalau dia duduk di dalam, terterap dalam segitiga, maksudnya bulatan tu mesti menyentuh ketiga-tiga garisan PQ, QR dan PR. Menyentuh. Menyentuh maksudnya dia bertangen. Kalau kamu ingat lagi istilah matematik, bertangen. Tangen maksudnya ialah apabila bulatan dan juga satu garisan menyentuh pada satu titik. Ya. So, kita panggil titik itu adalah titik tangen. So, bila satu titik, so kita kena carilah kaedah apa kita nak pakai. Kaedah pembinaan garisan serenjang. Kita dah belajar dalam subtopik garisan. Membina garisan serenjang. Ketiga-tiga dia kamu boleh buat ataupun 2 daripadanya pun dah memadai dah. Cuma kita nak cari jejari.
Okay, contoh saya buat kat sini. Ya. PQ. Saya buat lengkung macam tu. Ya, kemudian pindahkan. Buat lengkuk di sebelah atas. Pindahkan persilangan ni, buat lengkuk sebelah atas. Okey, dapat persilangan tu saya buat garisan. Garisan ni kita panggil dia garisan serenjang. Serenjang maksudnya apabila dia bersilangan garisan PQ tu, sudut dia ialah 90 darjah. Ya, jarak itulah daripada O ke persilangan garisan tadi, itulah dia jejari dia. Tapi kalau kita nak confirmkan ketepatan dia, kita buat dua. Ya, katalah saya buat PR pula di sebelah bawah. Buat kaedah yang sama, buat satu lengkuk. Bersilang dengan garisan PR tu, buat satu lengkuk di sebelah bawah. Ya, sebelah kanan pula. Buat satu lengkuk, lepas tu buat garisan serenjang. So dia bersilang dengan PR, sudut itu di 90 darjah. So itu adalah tangent, ya, titik tangent. Ya. Itulah dia jejari bagi bulatan yang kita nak hasilkan. Jadi sebelum kita lukis bulatan, kita kena make sure tepat ataupun tidak. Dekat titik tu tadi. Titik ni. Titik ni sepatutnya dengan titik ni sama. Kalau tak sama, macam ni nampak. Saya terlebih sikit. Yang ni terlebih. Yang ini okey, ngam saja. Ya. Jadi kita adjust sikit. Ya, kat situ kita bermain pada pusat dia supaya dia duduk betul-betul tepatlah. Kalau dia tak tepat tu maksudnya dia ada ralat pada penggunaan alat tadi ataupun ukuran ataupun kaedah yang kita ambil tadi, ya. Okey. Bolehlah. Okay, dapat. Dia sepatutnya menyentuh. Yang ini ada ralat sikit tu. So, bulatan yang kita hasilkan ini ialah namanya bulatan terterap dalam segi 3. Okey. Tamatlah kita punya kelas tajuk bulatan hari ini. Dan tugasan kamu, ya, tugasan kamu boleh jawab soalan nombor 35, 36 dan 37. Ni ya, cikgu tulis kat sini 35, 36 dan 37. Maka habislah tajuk bab 2. Kalau ada persoalan ataupun permasalahan atau tak faham apa-apa pun, boleh PM saya, ya. Jadi sekian, terima kasih.